ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati usaha kita walaupun dalam keadaan yang kita kata agak tak berapa nak selesa kan, selesa, tapi saya rasa lagi selesa kot. Kenapa? Kerana di rumah kita ini sebenarnya lagi selesa berbanding di masjid ataupun di surau. Okey. Jadi malam ini insya-Allah kita nak bincangkan berkenaan dengan menyingkap keagungan Allah Subhanahu wa taala, rahsia keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik, tuan-tuan puan sekalian. Aku seorang je ke? Dia mau kena kuarantin. Duduk dia diam dulu kan. Live seorang-seorang cukup lah. Kan. Baik tuan sekalian, saya gunakan mic ni. Ada yang tanya kenapa pakai mic macam nak dengar lagu kan. Sebab mic ni mic yang agak bagus ya. Headphone ni agak bagus dengan mic, dan suaranya pun lebih jelas, jelas, dan dia compact, suara dia memang jelas semua lah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi kita masih lagi di hari yang kedua ya, hari kedua bersama saya online dalam kuliah online selepas Isyak, dan saya pun baru lepas solat Isyak tadi bersama dengan keluarga masing-masing, keluarga di sini, dan insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj dan menyingkap rahsia ataupun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu maksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjid haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa di Palestin, alladzi barakna hawla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberkati di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk membuktikan kekuasaan kami, nak buktikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekuasaan kami. Kenapa nak buktikan kepada Nabi, tuan-tuan sekalian? Kerana sebenarnya ada kisah-kisah yang terjadi sebelum daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi kita lihat di sini ada beberapa perkara yang kita perlu perhalusi. Pertama sekali berkenaan dengan kenapakah dikatakan untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kita sedar bahawa mula-mula sekali sebelum daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, bersama saya ini dengan saya ini adalah kitab Sirah Ar-Rahiqil Makhtum. Okey. Jadi sebelum daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebenarnya terdapat beberapa peristiwa yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tuan-tuan, bukan satu tetapi beberapa. Pertama sekali kan, peristiwa Isra wal Mi'raj memang dikatakan sebagai pendapat yang paling kuat, mengatakan berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini yang paling rajih, yang paling kuat. Baik, tahun ke-10 kenabian. Sebelum tahun ke-10 kenabian, pada tahun ke-7 kenabian berlaku pemulauan besar-besaran. Okay, orang Quraisy memulau baginda sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Dia pulau, tak nak lagi berurusan, tak nak lagi berjual beli, tak nak lagi apa-apa ada hubung kait dengan golongan-golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu tuan-tuan,
keluarga Nabi SAW bertempat di perkampungan Bani Abu Talib selama 3 tahun. Maknanya ketika itu terputusnya bekalan makanan, ketika itu sememangnya diseksa, diseksa oleh kaum Quraisy dengan mentalnya, dengan fizikalnya. Jadi agak kesedihan ini dapat dirasai dengan kuat oleh sahabat-sahabat Nabi dan pengikut-pengikut Nabi dan Nabi sendiri. Dan malam-malam dalam kitab sirah menceritakan malam-malam ini kedengaran suara tangisan bayi dan wanita-wanita akibat daripada kelaparan. Dan sahabat Nabi ketika itu pun terpaksa makan daun-daun kayu, makan kulit-kulit kayu sebagai alas perut untuk nak alas perut lah daripada kelaparan. Kalau kita lihat tuan-tuan, kenapa daun kayu kan, kenapa kulit-kulit kayu? Ini tak heran tuan-tuan, sebab bila keadaan terdesak, jadi manusia akan cari apa sahaja yang boleh masukkan ke dalam perut dia untuk sebagai alas. Memang tak nafikan, bukan kata zaman Nabi sahaja, zaman sekarang ni pun, zaman sekarang ni tuan, pergi ke Afrika, memang pergi Afrika kan, ke sebelah Afrika, ke sebelah Somalia, dia orang makan biskut lumpur. Dia panggil biskut lumpur, daripada lumpur kan, dia orang ambil lumpur tanah tapi bukan tanah tepi jalan ni, tanah dalam gua. Dia orang ambil dan dia orang basahkan dan tapiskan beberapa kali tapis dengan kain, dan akhirnya dia orang buat bentuk bulatan kan. Bulatan, dia buat bentuk bulatan, kemudian dia pun jemur kering. Lepas jemur kering tu dia makan benda tu. Subhanallah, ini biskut daripada biskut orang kata apa, biskut selut kan, ataupun lumpur. Tu dia makan, bukan zaman dulu, sekarang ni tuan berlaku. Jadi Nabi SAW di pulau oleh golongan Quraisy sedemikian, lebih kurang dalam 3 tahun pada tahun ke-7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 3 tahun, sampailah tahun ke-10 kerana beberapa orang Quraisy termasuk Mut'im bin Adi dan beberapa orang yang lain, 4 orang lebih kurang yang menjadi dalang utama untuk membatalkan perjanjian tersebut. Jadi geng-geng Quraisy ni dia buat jahat suka-suka hati dia tulis surat perjanjian, kemudian dia pergi tampal dekat Kaabah. Dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, 4 orang ini yang datang seorang untuk membangkang perbuatan mereka, perbuatan jahat mereka ini, akhirnya Abu Jahal terdesak juga kan. Terdesak, dia pun pergi tengok ke surat perjanjian tadi. Bila dia tengok kat situ tuan-tuan, apa jadi? Surat tersebut telah pun terbatal, telah pun dimakan oleh anai-anai. Surat yang perjanjian dia tu kan, perjanjian syok sendiri apa semua tu dimakan oleh anai-anai, kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala, bismillahirrahmanirrahim, lebih kurang macam itulah. Itu je yang ada, yang lainnya semua dah dimakan anai-anai. Ini yang berat ya, yang berat berlaku. So dah lepas daripada 4 orang tadi membuat bantahan kan dan sebagainya. Lepas bantahan dan sebagainya, maka Abu Jahal terpaksa membenarkan perbuatan tersebut dibatalkan. Jadi tahun ke-10 kenabian barulah peristiwa pemulauan ini habis. Okey, penonton yang baru masuk, saya minta tolong share. Tolong share tuan-tuan. Intan Paparazi. Okey, tolong share tu. Ayah, Ustaz lepas kuliah ada makan tak? Ada makan kat rumah lah tu ayah kat rumah masing-masing kan, tak boleh nak keluar dah ni kan. Minta tolong share tuan-tuan agar lebih ramai yang menonton dan bermanfaat. Jadi selepas daripada tahun ke-10 kenabian tadi tu, Quraisy dah mula terdesak untuk mencari jalan nak mengekang pergerakan Nabi SAW. Sebenarnya Isra wal Mi'raj ini kan, dia tarikh berlaku sebenarnya terdapat khilaf di kalangan ulama, sehingga kan terdapat khilaf keseluruhannya sebanyak 6 tarikh. Pertama 6 pendapat. Pertama sekali tuan, yang disebutkan oleh At-Tabari bahawa berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun baginda dijadikan sebagai rasul. Maknanya usia Nabi 40 tahun. Tahun itulah
ketika mana berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini pendapat daripada Imam At-Tabari. Yang kedua, peristiwa ini berlaku 5 tahun selepas baginda diangkat menjadi Nabi. 5 tahun selepas menjadi Nabi, maknanya usia Nabi 40 tahun, 41, 42, 43, 44, 45. 45 tahun diangkat menjadi Nabi, dan ketika itulah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Yang ketiga, pendapat ini mengatakan bahawa berlaku pada 27 Rejab. 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Ini pendapat yang dipilih oleh Allamah Al-Mansur Furi, yang seorang tokoh hadis daripada India, dan inilah yang dipakai oleh kebanyakan ulama kita. Dan yang keempat, dia berkata berlaku pada 16 bulan sebelum hijrah, iaitu pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Maksudnya tahun ke-12 kenabian. Dan yang ketiga, yang ke-5 berlaku setahun 2 bulan sebelum hijrah pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Tahun tadi tahun ke-12, ini tahun ke-13. Dan pendapat yang ke-6, ia berlaku setahun sebelum hijrah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. So tarikh ni tuan-tuan memang tak tepat. Kalau kita tengok kat sini kan, bukan hanya peristiwa Isra wal Mi'raj sahaja tarikh tak tepat, tetapi kebanyakan peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut secara jelas bilakah tarikh dia berlaku, tak sebut secara jelas. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak mengisyaratkan kepada kita bahawa apa yang nak disebutkan tadi, yang disebutkan dalam Al-Quran ini bukan pada tarikh. Kita nak bincang tarikh bila, tarikh ini bila berlaku, bukan pada tarikh, tetapi apakah pengajaran yang engkau dapat ambil daripada peristiwa itu. Ini yang paling utama. Apakah pengajaran? Ini paling penting. Bukan nak sembang pasal tarikh bila, tarikh ini itu, bukan. Tetapi kita nak tengok pada pengajaran. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, banyak sangat kisah-kisah kan. Isra Mi'raj, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, kisah apa lagi, tentera bergajah zaman Nabi, dan Nabi Isa, Nabi Musa sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terdapat banyak kisah-kisah daripada Al-Quran. Tetapi kesemuanya Allah Ta'ala tidak menceritakan tarikh secara tepat bilakah berlaku. Kerana mengisyaratkan di situ bahawa apa yang lebih penting adalah Allah nak kita ambil pengajaran daripada kisah tersebut. So ini pun sama juga. Cuma sahaja ulama ni dia buat dia mengeluarkan tarikh mengikut kepada kajian masing-masing. Kita tak kata yang itu salah, yang ini betul, bukan. Tetapi kita nak lihat kepada mereka mengeluarkan, of course mereka ada dalil yang mana lebih kuat, dan kita boleh lihat yang mana lebih kuat. Dan kalau melihat kepada peristiwa-peristiwa hadis-hadis yang lain, jelas kepada kita bahawa 27 Rejab tahun ke-10 kenabian inilah di antara tarikh yang dipilih oleh Allamah Mansur Furi adalah tarikh yang paling hampir kepada yang betul. Okey. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi kita lihat pada tahun ke-10 kenabian, sebelum daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, kita sedar bahawa Isra wal Mi'raj ini dia merupakan peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan keagungan dia. Allah Taala nak menunjukkan kehebatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sebelum daripada peristiwa Isra Mi'raj ini tadi sudah sebutkan satu peristiwa yang berlaku kan, yang menyebabkan Nabi kita ini sedih, menyebabkan Nabi kita berasa sayu hati dan sebagainya. Apa yang berlaku lagi tuan di sini adalah bentar ya, batuk sikit. Apa yang berlaku di sini adalah pertama sekali ketika mana tahun ke-10 kenabian ini berlakunya kewafatan ataupun kematian Abu Talib. Kematian Abu Talib yang mana banyak memberi kelonggaran, banyak membantu Nabi dalam orang kata dakwah Nabi ini. Abu Talib paling banyak membantu Nabi tuan-tuan, dan dia merupakan orang yang tegas di antara yang membela Nabi untuk berdakwah. Walaupun pada peringkat awal dakwah Nabi ini
kan Allah Subhanahu wa taala suruh nabi kita berdakwah di kalangan ahli keluarganya, dan nabi kita memanggil beberapa orang di kalangan ahli keluarganya, kan nabi manggil-manggil. Kemudian lepas nabi panggil tadi, beberapa pak saudara dia termasuk Abu Lahab. Abu Lahab pun tak setuju tentang apa yang nak dibawakan oleh Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang nak dibawakan oleh Nabi ketika itu, yang menyokongnya adalah Abu Talib. Ini peringkat awal lagi, ya, peringkat awal-awal lagi disokong oleh Abu Talib. So pada tahun ke-10 kenabian ini berlakunya kematian Abu Talib. Dan yang paling menyedihkan Nabi SAW, Nabi duduk sebelah dia, tuan. Nabi duduk sebelah Abu Talib pada hari nazak dia, dan Nabi kita minta supaya Abu Talib ini membacakan sesuatu, kan, kul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Nabi kata, wahai pak saudara aku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai pak saudara aku, satu kalimah saja. Satu kalimah sahaja. Aku nak menjadi hujah, nak berhujah di hadapan Allah untuk membela engkau di hari kiamat. Tetapi tuan-tuan sekalian, kan, benda ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah Allah Taala turunkan Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh beri hidayat kepada sesiapa yang engkau cintai, sesiapa yang engkau sayangi, tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh beri hidayat kepada sesiapa yang dia kehendaki. Di sini poin yang besar apa yang disebutkan tuan adalah, kita lihat di sini poin yang besar apabila dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita ini. Sebab tu bila kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, kita buat kerja kerana Allah, kita buat apa urusan-urusan kerana Allah, kita ikhlas kepada Allah, buat satu-satu perkara kerana Allah, sudah pasti kita tidak akan kecewa, tuan. Kerana apa tidak akan kecewa? Kerana Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai. Sebab kita nak penilaian tadi dibuat oleh Allah, kan. Tetapi kita akan kecewa, kita akan rasa marah, kita akan rasa tak suka apabila usaha kita buat tadi, yang kita buat tadi tu tidak dinilai oleh manusia. Sebab kita buat kerana manusia, kan. Bila manusia tak menilai, kita rasa alah aku dah buat letih-letih, tak ada orang puji, tak ada orang apa. Bila aku dah buat penat-penat, tak ada pula orang nak tengok, tak ada pula orang nak itu nak ini, kan. Tak ada orang nak kata aku bagus sebagainya. Sebab kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan kecewa. Sebab tu setiap perkara kita buat mesti kerana Allah taala. Dalam urusan keduniaan, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan apa-apa sekalipun, tuan-tuan, buatlah kerana Allah taala. Dan tentu orang buat kerana Allah, dia tak akan kecewa, kan. Dia tak akan kecewa kerana Allah taala dia sedang menilai kita melalui usaha yang kita buat, ya, bukan daripada hasil yang dapat, tetapi daripada usaha dan kesungguhan yang kita lakukan. Jadi bila Nabi SAW sedih, of course sedih, tuan-tuan, sebab pak saudara dia banyak memberi bantuan kepada dia, dah tentulah sedih, kan. Kemudian Nabi pun kata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan beristighfar, memohon ampun untuk engkau selagi mana aku tidak dihalang berbuat sedemikian. Maka lepas daripada itu, tuan, Nabi pun mohon ampun, kan. Allah Subhanahu wa taala pun turunkan firman-Nya lagi, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Kan, tidak harus bagi seorang mukmin untuk memohon ampun, walladzina amanu, dan juga orang-orang beriman kepada Allah, orang mukmin, untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka itu merupakan kaum kerabat dia sendiri. Jadi lepas Nabi tak mohon lagi kepada Abu Talib. Ini peristiwa yang kedua yang menyebabkan Nabi SAW sedih. Yang ketiga, tuan-tuan, selepas daripada kematian Abu Talib tadi, ada dua riwayat. Satu mengatakan 3 hari saja, selang 3 hari, dan satu riwayat lagi mengatakan selang daripada 2 bulan. Berlaku pula kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini, tuan-tuan, Nabi sangat-sangat sayang kepada Khadijah binti Khuwailid. Kerana apa? Kerana Nabi kata, Khadijah ini beriman dengan aku ketika mana orang lain mengufuri aku.
an tu'mina bi hina kafaruni an-nas. Ketika manusia mengufuri aku, manusia kafir kepada aku, tapi Khadijah beriman kepada aku. Maknanya orang mula-mula yang terima Islam, kan, orang mula-mula terawal yang terima ajaran Nabi ini, Khadijah binti Khuwailid. Dia percaya terus walaupun orang lain tak percaya, walaupun orang lain tak suka, tapi Khadijah ini tetap beriman, berpegang teguh kepada suaminya tercinta. Sebab tu Nabi kita sangat-sangat sayang kepada Khadijah binti Khuwailid. Tak kala kewafatan Khadijah, tuan-tuan bayangkan, Khadijah ni dia support Nabi dari segi moral, kan, dari segi orang kata sokongan moral, semangat, dan juga kewangan, kan, dari segi duit, kan. Nabi nak berdakwah, nak berperang, memerlukan itu dan ini, dan Khadijah dia sangat-sangat support Nabi. So bila Khadijah ni dah tak ada, satunya pak saudara tak ada, orang Quraisy dah mula berani menyentuh diri Nabi SAW. Sebelum tak pernah sentuh. Satu ketika, tuan-tuan, Nabi balik daripada masjid, ada Quraisy tahan Nabi dan dia ambil pasir dan dia taburkan atas kepala Nabi, tuan-tuan. Suka-suka dia buat begitu je. Suka-suka dia, tak ada apa-apa, dia suka-suka dia buat. Dia tabur atas kepala Nabi. Nabi tak buat apa-apa, tuan. Nabi berbalas dengan balas yang kebaikan kepada orang buat sedemikian. So, dia balik ke rumah dia, kan, anak dia Fatimah menangis melihat perilaku kaumnya kepada ayah dia. Dia kata apa? Dia kata, wahai ayah, menangis, sapu rambut kepala Nabi SAW, dan Nabi kita bersabda, la tabki innallaha mani'u abak. Janganlah menangis wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala ini menjaga ayah engkau ni, Allah menjaga ayah engkau. Janganlah kau menangis wahai anak. Allahu Akbar. Punyalah mulianya hati Nabi kita SAW. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, kita lihatkan situasi negara kita sekarang ini, semua orang bersedih. Bersedih kerana apa? Kerana peristiwa Covid yang melanda negara, kan? Peristiwa Covid melanda negara, peristiwa kita tak boleh keluar rumah sebab Covid, kan? Tak boleh bekerja sebab Covid, tak boleh itu dan ini sebab Covid. Jadi ini adalah satu benda yang amat-amat menjedihkan kita. Tapi bagaimana, tuan-tuan, kita lihat Nabi ni bagaimana dia menghiburkan hati dia dengan setelah bersedih. Nanti saya sebutkan nanti. Baik. Itu yang ketiganya, peristiwa meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Maka sangat-sangat sedihlah bagi Nabi SAW. So kita pun begitulah, tuan-tuan, dalam kehidupan ni kita akan ada kehilangan seseorang yang kita sayang. Saya sebutkan semalam bahawa persediaan kita, kan, persediaan kita, of course kita agak susah, kita nak tunggu ready baru kita nak hadap benda tu. Tak semua benda datang begitu, tuan-tuan. Tak semua benda. Ada benda datang kita ready, dan ada benda yang datang kita tak ready. Begitu juga berlaku kepada baginda SAW. Meninggalnya pak saudara dalam tempoh yang dekat, beberapa hari atau beberapa bulan selangnya meninggal pula isteri tercinta, kan. So ini benda-benda yang tak ready, tetapi Nabi terimanya dalam kadar bahawa dia ini merupakan takdir ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, tuan sekalian, lepas daripada meninggalnya wafatnya Khadijah binti Khuwailid, peristiwa yang paling menyedihkan Nabi satu lagi adalah Nabi telah mengambil inisiatif, mengambil keputusan. Oh, suara slow slow sangat ke suara? Muhammad Asri, suara slow sangat ke? Yang lain-lain macam mana suara? Okey tak? Saya rasa ini mic ni dah okey sangat dah ni, sebab suara dia kuat. Cuba komen, dah okey ke belum, Muhammad Asri? Sebentar ya. Cuba komen suara okey ke, tuan-tuan, yang masih bersama saya ni. Baik, harap semua okey insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang baru masuk tu tolong sharekan video ni supaya lebih ramai yang dapat menonton supaya lebih ramai dapat menonton untuk sama-sama manfaat. Baik, so
Tadi pun sama, peristiwa kata tak ready kan, kita pun tak ready dalam keadaan sedemikian. Kemudian yang datangnya pada Nabi SAW juga tak ready. Tetapi sebagai mukmin, ini yang sebagai mukmin saya tekankan, bahawa orang mukmin ni dia tidak akan menyalahkan takdir. Kan, dia bukan macam orang-orang yang tidak ada agama, bila timpa kematian terus memberontak, meronta-ronta, menangis, dan bila adanya musibah tak sedar diri. Dia macam tu. Dia bukan macam tu. Orang mukmin ni dia sedih, tetapi kadar bersedih dalam jiwa dia. Macam Nabi kita SAW, ketika mana kewafatan anaknya Ibrahim, dia pun menangis. Kan, maka sahabat tegur Nabi, kata, Nabi kau menangis? Nabi kata, aku manusia dan dah tentu aku menangis. Kan, dah tentu Nabi pun menangis juga dan mempunyai kesedihan. So kita ni tidak salah letak dekat sikit bawa kontrol. Okey, nampaknya nak kena pegang lah mic ni kan. Sekejap saya cuma ke depan kan. Okey, kan dah tentu kesedihan tu akan melanda diri kita kan. Tetapi tuan-tuan, bagaimana kita nak lihat bahawa kesedihan tadi dapat kita sambut dalam keadaan kadar kita beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tuan-tuan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Nabi kata, bukan daripada kalangan kami yang mana memukul-mukul mukanya, maknanya meronta-ronta kan, wasyaqqal juyub, dan mengoyak-ngoyak poket baju, mengoyak baju, wada'a bida'watil jahiliyah, dan orang kata menyeru-nyeru, berseru-seru, bercakap apalah ini bala lah macam tu. Ini bukan daripada kalangan kita, Nabi kata. Kerana orang mukmin ni dia kena bersiap sedia. Bila bersiap sedia tetapi ditimpa juga musibah kepada dia, apa yang dia kena buat adalah berterima keadaan tersebut dalam keadaan yang redha. Hati dia kena redha. Kan? Saya bagi contoh tuan-tuan lah, kita tengok kes COVID kan, dan kematian dah berapa orang hari ni dah meningkat. Ada yang sembuh tak? Ada yang sembuh. Dan ada yang meninggal? Ya, ada yang meninggal. Tuan-tuan tengok kedua-dua ni, yang sembuh dan yang meninggal, kedua-dua ditempatkan di hospital, dan kedua-duanya diberi ubat. Doktor beri ubat pada orang A, doktor beri ubat juga pada orang B. Tetapi yang sembuhnya orang B, yang matinya orang A. Kan, nampak tak kat situ? Maknanya apa kita nak tekankan adalah bukan kerana ubat tadi yang beri kuasa, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So yang A yang meninggal tadi, keluarga dia kena redha, kena sedar bahawa ya, bukan ubat yang beri penyembuh, tetapi Allah Ta'ala. So ketika ini Allah nak keluarga A ni mati, maka terima keadaan tersebut. Jangan meronta-ronta pula, jangan memberontak-berontak kan. Yang B pun sama, dia kena sedar bahawa aku makan ubat yang sama, A pun makan ubat yang sama, tetapi Allah bagi aku sembuh, tapi A Allah panggil menghadap dia. Maknanya kedua-dua ini dia kena terima dengan hati yang terbuka, dan sedar bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Begitu juga tuan-tuan sekalian, ketika mana peristiwa yang keempat kan. Tadi pertama Nabi dipulaukan, yang kedua berlaku kematian bapa saudara dia Abu Talib, yang ketiga kewafatan Khadijah binti Khuwailid, yang keempat ni apa tuan-tuan, pada tahun ke-10 ni dipanggil Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun ke-10 ini Nabi kita pergi berdakwah ke Taif. Nabi pergi berdakwah ke Taif. Maka Nabi pergi ke sana tuan-tuan sekalian berjalan kaki sejauh jaraknya 60 batu daripada Mekah. Nabi pergi dengan siapa? Pergi dengan anak buahnya Zaid bin Harithah. Pergi ke sana berjalan kaki, kononnya nak dapatkan perlindungan, nak dapatkan suara-suara politik yang mana dijaga oleh 3 pembesar Taif, adik-beradik masa tu kan. Jadi Nabi harap begitu, nak dapat sebarkan, sebab di Mekah ini pak saudara dah meninggal, yang beli keronggaran kepada dia dah meninggal, isteri dia juga dah wafat, maka tidak ada lagi dakwah. Yang Nabi nampak nak ke depan dah tak boleh pergi dah, macam dah gelap dah kan. Orang Islam pula dibunuh dan disiksa dengan begitu sekali kuat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak ingat, kalau nak dengar satu kisah Khabbab radhiyallahu anhu. Ni kalau ambil laptop hitam bawa sini.
Khabbab radhiyallahu an. Khabbab ni seorang sahabat Nabi, dia pekerjaan dia buat besi, tukang besi, haddad tukang besi. Jadi bila sedemikian tuan-tuan, ketika mana tuan dia tahu bahawa dia telah memeluk agama Islam dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan dia pegang dia, tangkap dia dan letakkan belakang dia di tempat bakar besi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak dapat gambarkan bagaimana tuan dia meletakkan dia di tempat bakar besi di belakang dia sehingga hangus belakang dia tuan. Hangus belakang dia. Baik, jap ya. Okey. Hangus belakang dia tuan-tuan. Ketika itu tuan-tuan bayangkan dia pun sebentar ya, saya nak tutupkan dia. Okey. Okey, dah sekalian. Baik. Dia ketika itu Khabbab ni, tuan dia letakkan tempat belakang dia di tempat bakar besi sehingga menyebabkan hangus belakang dia. Dan dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia doa, ala tad'u, dia minta pada Nabi, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Dia kata, wahai Rasulullah, tak bolehkah kau doakan kepada kami? Ya Rasulullah, tak bolehkah kau minta kemenangan ini disegerakan? Macam itulah kan, nak segerakan kemenangan. Lalu Nabi doa, Nabi baca, Nabi pun rasa kecewa kerana Nabi pun memikirkan bagaimana keadaan umatnya, Nabi memikirkan bagaimana keadaan sahabat-sahabatnya, Nabi memikir bagaimana keadaan agamanya. Ini bukan soal nyawa sahaja, tetapi ini adalah soal tentang, kita katakan, agama yang lebih besar, kan? Sebab tu Abu Bakar, ini Abu Bakar, dia orang yang hebat. Dia kata apa? In qutiltu ana fa innama ana rajulun wahid wa in qutiltu anta halakatil ummah. Ketika mana dalam gua Thur, dia kata, wahai Muhammad, kalau aku ni dibunuh, kan, kalau aku dibunuh, aku hanyalah seorang laki-laki saja, tak ada masalah pun, kan? Maknanya dia tak memikirkan diri dia, tetapi dia lebih memikirkan kepada agama. Kalau engkau yang dibunuh, wahai Muhammad, maka akan binasalah keseluruhan agama ini tuan. Jadi Khabbab dia doa, dia minta pada Nabi, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Nabi pun tuan-tuan baca pada Khabbab, Nabi kata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'adu nisfain wa yamashatu bi amshatil hadid duna lahmihi wa 'azamihi fama yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yatimmanna hadzal amr. Nabi kata, wahai Khabbab, kan, sesungguhnya orang terdahulu sebelum kamu telah ditangkap dan juga diletakkan gergaji di atas kepalanya, ditangkap dan ditanam hidup-hidup, ditanam dalam lubang hidup-hidup dan diletakkan gergaji di atas kepala dia dan digergajikan. Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan Nabi sebut pada Khabbab begitu? Kerana Nabi nak gambarkan bahawa kalau engkau susah Khabbab, orang dulu lagi susah. So ini Nabi dapat pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nampak tak? Allah Ta'ala angkat Nabi ke Isra Mi'raj. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah nak hiburkan hati Nabi. Nak katakan, wahai Muhammad, kalau engkau susah dalam dakwah tadi, maka orang-orang terdahulu sebenarnya lebih susah daripada engkau lagi, wahai Muhammad. Tu maksudnya, kan? Jumpa dengan Nabi-Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain-lainnya, kan? Maknanya jumpa dengan Nabi-Nabi yang lain-lainnya lah. Maknanya nak menunjukkan bahawa kalau kau susah, orang lain lagi susah. Ya. Okey, suara okey, Adri Muria, suara okey je lah. Okey, baik, alhamdulillah. Mohon share tuan-tuan ya. Mohon share posting ini, mohon share supaya dapat manfaat lebih ramai lah. Baik. Mohon share lagi tuan-tuan ya. Baik, jadi Nabi pun bersabda kepada Khabbab al-Arat. Khabbab ni lepas daripada ni dia jadi guru Al-Quran. Nabi mengangkat dia jadi guru Al-Quran yang mengajar kepada adik Umar Al-Khattab, iaitu Fatimah Al-Khattab
adik kepada Umar Al-Khattab untuk membaca Al-Quran ketika mana awal-awal kemasukan Islam Fatimah. Baik tuan sekalian, lalu Nabi kata, wahai Khabbab, sebenarnya orang dahulu telah ditangkap dan ditanam hidup-hidup, ditangkap dan ditanam hidup-hidup dan diletakkan gergaji di atas kepala dia. Letakkan gergaji di atas kepala dia, fayuj'alu nisfan, dan menjadikan ia dia terbelah dua. Allah Akbar. Digajikan tubuh manusia ni sehingga kan terbelah dua. Untuk bayangkan penyiksaan yang dahulu dilakukan. Dan juga diletakkan sikat besi macam penyapu besi itu kan, diletak ke atas belakang dan ditarik sehingga memisahkan isi dan juga tulang-tulang dia. Memisahkan, bercerai isi dan tulang-tulang dia. Tetapi Nabi kata, demi Allah wahai Khabbab, Allah Ta'ala akan sempurnakan agama ini. Walaupun sedemikian mereka diseksa, mereka dibuat sedemikian, mereka tidak meninggalkan agama Allah. Kan, demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini. So maknanya Nabi keyakinan, optimis bahawa Allah akan sempurna agama ini, memang akan sempurna. So, Nabi pun pergilah ke Taif, pergi ke Taif. Lepas daripada pergi ke Taif tadi tuan, Nabi lalu jalan-jalan nak masuk ke rumah. Tuan-tuan mungkin pernah ke umrah kan, pernah ke umrah, yang pernah ikut saya kan, macam beberapa orang yang menonton, ya alhamdulillah saya dah jelaskan di Taif begitu detail kisah-kisah tentang perjuangan Nabi SAW, tentang dakwah Nabi di Taif. Nabi sampai di Taif, satu jalan yang Nabi lalui itu tak pernah Nabi tak masuk ke rumah orang. Nabi akan masuk ke rumah demi rumah, rumah demi rumah. Tetapi tuan-tuan sekalian, satu orang pun tak beriman kepada Nabi SAW. Sampai di Taif, Nabi duduk selama 10 hari bertemu dengan 3 pembesar Taif. Ketika itu bernama Abdul Yalil, Muaz dan juga Habib. Ketiga-tiga mereka ini juga menolak dakwah Nabi SAW. Tak nak terima, tuan-tuan bayangkan. So Nabi balik ke Mekah semula dalam keadaan di pulau, dibaling batu dan dihina, dicaci maki. Akhirnya Nabi balik ke Mekah. Dan sampai dekat Mekah, tuan-tuan, jangan ingat boleh masuk Mekah terus. No, tuan-tuan. Dekat Mekah masa tu memang gangster. Orang kata gangster tahap gila lah kan. Nabi kena tahan. Nabi duduk di Gua Hira selama 3 hari lagi. Gua Hira pun sama kan, ada yang dah pernah panjat kan Gua Hira. 3 hari lagi Nabi duduk di Gua Hira. Di atas gua tersebut Nabi duduk selama 3 hari untuk mencari seseorang yang boleh memberi kebenaran kemasukan. Nabi minta keluarga itu, keluarga ini untuk berikan jaminan keselamatan, tapi dia orang tak nak beri, tuan-tuan. Akhirnya Mut'im bin Adi yang saya sebutkan awal-awal tadi, dialah yang memberikan kebenaran kepada Nabi untuk memberi jaminan keselamatan bahawa Nabi masuk ke Mekah. Jadi di situlah, tuan-tuan sekalian, 4 peristiwa ini merupakan peristiwa sebelum daripada berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi pada tahun ke-10 kenabian, barulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ke Isra' wal Mi'raj. Itu yang saya nak sebutkan kan, daripada awal tadi kan, dikias-kiaskan. Baik, saya nak sebutkan seringkas je. Pasal peristiwa ini kebiasaannya mungkin tuan-tuan dah biasa dengar kan, dah biasa tahu dah. Di masjid-masjid tahun lepas lah, tahun ni masjid pun agak sunyi lah kan, tak boleh nak berceramah. Tapi dalam online saya rasa banyak kuliah-kuliah pasal Isra' wal Mi'raj. Tapi saya nak ringkaskan dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum ini, Ibnu Qayyim menyebutkan bahawa Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya sendiri. Maknanya Nabi diisrakan dalam keadaan jasad dia, bukan hanya roh dia, bukan dalam mimpi, tetapi dalam keadaan dia sedar. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, diringkaskan ceritalah Nabi dibawa ke Baitul Maqdis di Palestin kan. Kita di Kembara Mukmin pun ada buat package ke Palestin. Sebenarnya kita ada trip, tuan-tuan, untuk bulan 3 ni kita ada satu trip ke Palestin, trip Isra' wal Mi'raj, maknanya nak menyambut Isra' Mi'raj dekat sana. Tetapi alangkah sayangnya disebabkan Covid, semaka semuanya akan tertangguh, tergendala daripada beberapa minggu yang lepas lah, kita dah postponekan penerbangan kita ke sana. So sampai di Palestin, di Masjidil Aqsa, Nabi mengimamkan solat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi pergi
ke langit yang pertama. Langit yang pertama, tuan-tuan, setiap langit, lapisan langit ni ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, bahawa Nabi dan Jibril naik ke langit pertama. Malaikat penjaga langit dia tanya, siapa engkau? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Dan siapa bersama dengan engkau? Bersama dengan aku ialah Muhammad. Lalu malaikat tanya lagi, adakah dia diutuskan? Jawapannya, ya, dia diutuskan. Maka barulah malaikat yang menjaga langit pertama tadi memberi kebenaran kemasukan kepada Jibril AS. So Jibril masuk langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam AS. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kesemua nabi-nabi ini kan, yang Nabi kita SAW bertemu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak menghiburkan hati Nabi. Kan, Allah nak menghiburkan hati Nabi. Dah 4 peristiwa yang menyedihkan Nabi daripada awal-awal tadi. Ini menyedihkan kan, kematian, 2 kematian, dan Nabi di pulau, dakwah Nabi tak boleh diterima. So Nabi dah sedih dah macam ibarat kata tak tahu nak ke mana. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil Nabi ini untuk menghiburkan hati dia. So dengan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan perintah untuk bersolat. Dalam Al-Quran, ini ringkas kisah Isra wal Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Bermaksud, dan sesungguhnya kami mengetahui akan hati engkau. Na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Hati Nabi ni menjadi macam sempit macam orang kata tersekat kan, macam sempit, risau kerana apa yang mereka berkata kepada kau. Mereka caci maki. Ini sikap manusia tuan-tuan sekalian. Bila ada orang caci maki kita, orang hina kita, menyebabkan kita sedih. Maksud ayat ini ialah Nabi ini sedih kan. Maka sedih tadi, bagaimana kita nak menghiburkan hati kita, nak menggembirakan hati kita balik? Allah Ta'ala beri ubat belakang tu tuan-tuan. So kita pun begitulah dalam keadaan sekarang ini kan, kita dah blur dah, tak tahu nak buat apa, duduk di rumah baru seminggu kan, 4-5 hari, selain daripada Nescafe viral kan, apa lagi selain daripada apa benda kan, macam-macam saya tengok dekat Facebook ni ada Nescafe viral dan sebagainya kan. Saya pun tak tahu bagaimana viral tu. Selain daripada tu, apa kita nak buat? Dah blur dah hati kita ni, nak keluar ke sana kemari pun tak boleh. So apa yang kita buat? Allah Ta'ala nak berikan ubat dekat situ, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan bertasbihlah kepada Tuhan engkau, mensucikan Tuhan engkau, wa kum minas sajidin, dan bersujudlah engkau bersama dengan orang-orang yang sujud, iaitu melakukan solat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ubat utama dalam kesedihan adalah bertasbih kepada Allah, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Dia, mohon ampun kepada Dia, memuji Dia dan bersolat kepada Dia. Ini ubat utama. Ini nak sebutkan tuan-tuan bahawa kita ini sekarang dalam keadaan yang kuarantin, nak ke mana pun tak boleh, nak keluar berjumpa dengan orang pun tak boleh, nak berjumpa dengan jiran pun menjauhkan diri daripada kita kan. Lebih-lebih saya bawa balik daripada luar negara, orang tengok pun jauh je daripada kita kan. Tak apalah, nak buat macam mana. Apa kita boleh buat dekat sini adalah bertasbih kepada Allah, selalu ingat Allah, selalu puji Allah, selalu bersyukur, selalu sebut nama Dia, selalu beristighfar dan selalu bersolat kepadanya. Kita di rumah ni banyak benda kita boleh buat tuan-tuan. Qiyamul Lail kita boleh buat kan. Dulu Qiyamul Lail juga, tapi tengok bola lah sambil-sambil kan. Masa tu. Tapi sekarang tak ramai dah Qiyamul Lail. Sebab apa? Sebab MU asyik kalah aja kan. So tak ramai tengok. Dulu bangun Qiyamul Lail sebab ada bola kan, MU ada, bangun lah. Sekarang geng-geng Liverpool pula bangun tu lah. Maknanya dulu kita buat benda tu sebab yang lain. So sekarang ini siang hari kita tak bekerja, banyak masa malam kita buat Qiyamul Lail. Nak bangun lepas subuh, nak tidur lepas subuh sampai pukul berapa pun tak ada halangan, sebab kita tak orang kata tak bekerja di siang hari kan. So
boleh kita buat benda tersebut. Banyakkan solat tahajud, banyakkan solat-solat sunat yang lain, solat duha misalnya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, asarnya dengan apa nama ni, solat hajatnya, solat apa-apa, macam-macam boleh buat. Sebab waktu kita banyak. So di situ nak menghiburkan hati kita yang tengah sibuk, yang tengah berserabut sekarang, apa dia? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah Ta'ala kata, bertasbihlah kepada Tuhan engkau, memuji dia, memuji dia, bertasbih kepada dia, mensucikan dia, memuji dia, dan sujud bersama dengan orang sujud. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sujudlah, semayanglah kepada Tuhan engkau sehinggalah datangnya kepada engkau akan kematian. So ini situasi kita sekarang ini kan, dalam keadaan dikuarantinkan, tak boleh nak ke mana, maka harus ada cara untuk menghiburkan hati kita, iaitu pertingkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, perbanyakkan berzikir, perbanyakkan buat benda-benda yang orang kata yang sunat ni, yang kita tak buat sebelum ni kan. Tambah, lazimkan diri kita, biasakan diri kita tuan-tuan. Benda ni kalau kita tak buat, tak biasa buat, memang tak akan jadi. So kita kena biasakan diri dulu, buat sikit demi sikit akan sunnah-sunnah yang Nabi kita tinggalkan kepada kita. So kita lihat peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala nak hiburkan hati Nabi kita setelah daripada Nabi kita ini mengalami kesedihan beberapa kisah sebelum daripada tu. Kita pun begitulah keadaannya, dah ada kesedihan, dah berlaku masalah sekarang ini, sama-sama kita banyakkan doa, mudah-mudahan kes COVID yang sedang melanda dunia pada hari ini akan segera pulih, akan segera sembuh, dan sekurang-kurangnya temui ubat dia. Kita doakan kepada seluruh pakar-pakar, saintis-saintis yang sedang mengkaji ubat sekarang ini, mudah-mudahan Allah pertemukan ubatnya dan Allah Ta'ala akan angkat penyakit ini sesegera mungkin. Kerana tuan-tuan, nampaknya semakin merebak penyakit ini, dan kepada kita semua, jagalah sikap masing-masing, jagalah amalan masing-masing, jagalah diri, kawal diri daripada membazir, bershopping dan sebagainya terlalu melampau-lampau pun kena kawal diri kita, kerana situasi ini kita tak tahu bagaimana akan berakhirnya. Di US kes meningkat hari ini tuan-tuan, kes lagi meningkat. Dalam masa 24 jam ada 39 kematian, 24 jam. So kita lihat sangat-sangat, orang kata ganas virus ini, sangat-sangat hebat dia punya ancaman dia. Jadi bagaimana kita nak buat adalah readykan diri kita, jangan terlalu membazir. Makanan yang ada boleh makan asalkan kenyang, tak perlulah nak buat mewah-mewah sangat kan, melainkan kita ni mampu, tak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa tu saya rasa tak perlu buat. Hanya lebih baik kita bersederhana dalam segala urusan, kerana jangkaan kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan datang ni tak tahu bagaimana tuan-tuan, tak tahu bagaimana. So apa penting sekarang adalah sama-sama kita menjaga, orang kata ibadat kita, menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita, amalan kita, persiap sediakan sebanyak mungkin. Kalau katakan katakan kita ni menjadi mangsa satu hari nanti COVID, na'udzubillah, minta jauh kan, katakan begitu, kita at least kita dah ada persediaan kan. Kerana tuan-tuan, benda ni tak boleh jangka. Mungkin Allah dah tentukan tuan-tuan atau saya yang meninggal dalam keadaan ini, mungkin tentukan, mungkin tak kan, semuanya boleh jadi, kerana ketentuan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. So apa yang kita boleh buat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah Taala nak menggambarkan bahawa kebesaran dia. Aku ini Muhammad lebih besar kan. Sebab tu disebut kat sini, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mula-mula sekali disebut subhanalladzi, maha suci dia. Siapa dia? Allah Taala. Disebut mula-mula sekali dah sebut nama dia dah kan. Asra bi 'abdihi, yang memperjalankan di waktu malam dengan hambanya. Dia tak sebut rasulnya, dia tak sebut dengan utusannya, tetapi disebut dengan hambanya. Nak menjarakkan lagi diri dia dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala Maha Agung, Allah Taala Maha Besar, dan Dia boleh buat segala-galanya. Apa yang kita tak tahu, apa yang kita tak jangka, Allah Taala boleh buat segala-galanya. Maka dengan peristiwa yang ada sekarang ni tuan-tuan, saya nasihatkan semua, hentikan buat provokasi, hentikan kita menghentam dari segi politik dan sebagainya. Hentikan tuan-tuan, berhentilah, tolonglah berhenti. Kan nak cari salah orang, memang banyak salah orang, tak akan habis. Tetapi kematian sehari meningkat demi hari meningkat. Kita mencetuskan huru-hara lagi pun masalah, kan? Huru-hara lagi masalah, kita tak tahu apa yang akan berlaku. So hentikan sebentar. Politik ni berhenti seketika, kan? Kita tumpu kepada orang kata pemulihan. Bagaimana nak pulihkan keadaan ni segera, kan? Tadi US dia ada buat rencana bahawa nak pulihkan COVID ini tuan-tuan mengambil masa lebih kurang setahun. So kita bayangkan, mengambil masa lebih kurang setahun. Maknanya kalau kita lihat sekarang ini pada 24 hari bulan, 24 hari bulan, hari ini ratusan kes lagi meningkat, kan? Dan kematian pun di negara kita meningkat lagi hari ini. Dan di Turki pun makin meningkat, di US juga meningkat lagi, di Itali jangan cerita, makin meningkat. So tuan-tuan tengok, tanda-tanda nak reda daripada sekarang, 24 hari bulan tak nampak lagi nak reda. Sedangkan Ramadan 20 lebih juga pada bulan April, sebulan lebih lagi, kan, nak berlaku. So sekarang ni tak reda, makin meningkat. Bila dia nak turun tak tahu. Andai kata hari ini pun dia dah turun, katakanlah dia turun hari ini sampailah hujung kepada bulan awal Ramadan, bulan April, sebulan ni tuan-tuan, saya kira tak ada lagi orang berani keluar rumah untuk ke masjid, ke surau. Kalau dia turun start daripada hari ini. Sebab apa? Sebab wabak ni makin merebak dan kuat, kan? Dan kita lihat lagi, kalaulah berlaku benda ni besok meningkat, lusa meningkat, so saya jangkakan bahawa Ramadan tahun ini tidak akan semeriah Ramadan yang lepas. Syawal kita tahun ini juga sama, kerana kita sendiri yang tak nak kawal diri kita. Cuba kawal perintah pergerakan, at least dapat mengurangkan pun tak apa dah, ataupun dapat tidak menyebarkan, tidak menambahkan angka tadi. Yang ada tu ada, okey, stop yang ada, kan? Dan dia akan pulih baik. Tapi kalau kita keluar bebas sana sini lagi, maka wabak ni akan berterusan. So kita mudah-mudahan harapkan semua tuan-tuan, banyakkan ibadat, banyakkan tingkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan ibadat, ingatkan kematian tuan-tuan. Kita tak ada apa lagi dah. Sekarang ni dah tak ada fikir apa-apa lagi dah. Ingatkan kematian, itu je. Aku nak ni je, nak kematian tuan-tuan. Nak menghadap Allah Ta'ala bagaimana tuan-tuan? Kerja dah tak boleh nak buat apa dah, kan? Nak pergi kerja, nak bersosial tak boleh, kan? Dengan anak-anak pun takkan nak bercakap daripada 6 pagi sampai 6 petang, bosan juga, kan? Dengan isteri bersama. So kita tak ada apa yang nak buat melainkan bercakap dengan Allah Ta'ala melalui kalam Allah, melalui baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca lagi dan lagi. So mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada besok malam. Saya akan bawa satu tajuk yang baru insya-Allah esok malam. Nanti kita akan bersua lagi sekali. So untuk malam ini saya kira sampai di sini sajalah insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian malam ini dapat kita gambarkan bahawa kekuasaan sebenar adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, dia mensedihkan Nabi SAW beberapa peristiwa sebelum itu, dan dia menghiburkan hati Nabi SAW. So kita juga begitu tuan, dalam keadaan bersedihan sekarang ini, kita yakin akan ada satu kebahagiaan di hadapan, satu orang kata kemenangan di hadapan akan ada. Tapi bila akan ada, wallahu a'lam. Bila akan berlaku, wallahu a'lam. Tapi benda tu pasti akan ada. Cuma kita banyakkan berdoa, banyakkan istighfar, mengaku akan kesalahan kita kepada Allah, mengaku kelemahan kita di hadapan Allah, mengaku sebanyak mungkin. Dalam masa yang sama, kita kurangkan posting-posting perbuatan-perbuatan yang boleh menyakiti hati saudara kita yang lain. Jadi untuk itu, terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa share. Kak Yung Shima, Assalamualaikum Ustaz Piyu Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak, terima kasih banyak terus share. Yang mana dah dapat dah daripada awal bersama saya tadi, bolehlah sama-sama terus share. InsyaAllah mudah-mudahan benda ini akan bermanfaat untuk semua. Jadi sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.